Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan semua yang baru saja bersama dengan saya sekali lagi pada minggu ini di siri live Facebook saya setiap hari Isnin jam 9 malam. Okey, kita nak menantikan rakan-rakan Facebook lain yang bersama dengan saya. Kita semua malam ini. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ini 22 Disember adalah hari yang terakhir untuk kita menyambut Syawal. Tapi raya tertulis sebulan. But orang boleh sambung raya sampai bila-bila. Tak ada masalah. Okey, kepada tuan-tuan puan yang baru saja masuk ke Facebook Live saya pada malam ini. Jadi ini adalah siri live Facebook saya setiap hari Isnin jam 9 malam. Dan kalau tuan dan puan ikuti pada beberapa siri live yang sebelum ini, saya banyak memberikan tentang hal-hal teknikal, live Facebook dan sebagainya. So malam ini, saya nak kongsikan tentang 6 cara bagaimana kita nak mempositionkan diri kita di media sosial sebagai usahawan. Macam mana? Mungkin ada orang macam dah mulakan, tapi tak ada masalah, boleh tonton video ini. Mungkin ada beberapa tambahan input yang tuan dan puan boleh dapat. Okey, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan semua yang baru masuk. Saya nampak Tuan Ridwan Fu, Cikgu Jonathan. Boleh tak tulis di bahagian komen apa khabar tuan dan puan semua? Tonton daripada mana? Tonton daripada mana live Facebook saya pada malam ini? Supaya saya dapat tahu tuan dan puan daripada mana. Jadi kalau saya datang ke tempat tuan dan puan, saya boleh call, nanti kita boleh datang jumpa untuk sesi mengopi. Saya nampak kat sini Tuan Syahrin, terima kasih. Bolehlah share live Facebook ini kalau sudi gitu. Okey. So saya nak mulakan sesi live pada malam ini dengan satu kisah sebenarnya, right? Sorry sebab laptop dekat depan saya ni, so saya akan tengoklah. Cikgu John daripada Korea, Tuan Ridwan daripada JB, Setia Tropika, betul? Okey. Okey, right. So, malam ini saya nak mulakan dengan satu kisah berkenaan tentang macam mana kita sebagai seorang usahawan nak memulakan bisnes online, nak letak diri kita di bisnes online, di media sosial daripada zero. Maknanya tak ada apa-apa lagi. Okey? Okey, Tuan Ridwan menonton sambil berniaga. Okey, good luck Tuan. Semoga dilimpahkan rezeki yang banyak. Tuan Ridwan Fu, sahabat saya di Johor Bahru. Okey? Baik. Saya nak mulakan kisah pada malam ini, sesi live malam ini, santai-santai. Saya sebenarnya tak sihat tuan dan puan. Tak sihat. Sakit kepala, tapi saya dah berjanji dengan tuan dan puan, so saya tepati juga. So beberapa hari lepas saya buat isteri saya, dia bisnes online juga, so saya selalulah bantu dia jugalah, bantulah kan, itu satu kewajipan seorang suami. So bila satu post dia mencatat satu kenaikan dalam engagement. Dan bila dia kata dengan saya, saya punya post ni, Facebook, ramai yang bukan followers yang like. Ramai yang bukan followers yang komen. Bagus ke tak bagus? Mesti ada di kalangan tuan dan puan yang macam terkejut kan? Terkejut, tak apa, jangan terkentut. Okey? So, kita gurau. Okey. So, dia tanya saya, kenapa ramai yang bukan rakan Facebook, yang masih lagi belum di-add friend, follow saya, like post saya dan komen. So, saya kata benda itu bagus. Sebab apa? Sebenarnya, 5,000 rakan Facebook kita di media sosial, bukan semuanya adalah di kalangan position, circle yang kita perlukan. Cuba tengok. Cik Puan Lina Ali, Tuan Harul Anwar Karman, tengok balik dekat senarai rakan Facebook. 5,000 tu, setiap hari, nombor 1 kita takkan nampak. Takkan nampak semua sekali punya posting. Betul tak? Takkan nampak. Yang keduanya, dan yang banyak membeli dengan kita adalah bukan rakan Facebook. Bukan rakan Facebook. Itulah ajaibnya, peningnya tentang sales ni, tentang seni jualan. Sangat-sangat memeningkan kepala kita. Saya nampak Tuan Arjuna Kelana daripada Singapura, Puan Siti Asmat Arif. Okey. Jadi kita nak mulakan sesi malam ini. Saya minta tuan dan puan untuk sama-sama, saya nak berkongsi saja. Waalaikumsalam Tuan Arjuna. Saya nak berkongsi dengan tuan dan puan, bukan untuk mengajar. Kita berbual santai. Ini anggaplah perbualan santai. Ini sesi PKPP ni tak boleh nak mengopi sangat sebab jauh. Sebab jauh, mana yang dekat kita boleh jumpa lah. Jadi kita mengopi dekat dalam live Facebook malam ini. So, saya nampak tuan dan puan semua bersungguh-sungguh nak tahu tentang macam mana kita nak mulakan Facebook business secara
dengan baik, saya tak kata 100% betul, tetapi baik dan bagus dan terbukti yang saya gunakan dan beberapa orang yang saya dah pernah coaching gunakan. Okey, jadi ini saya nak kongsikan. So kalau nak cerita dari segi pengalaman, saya buat bisnes secara online sejak 2013. Dengan masa itu orang dah kenal saya buat buka bonet JB, buka bonet. Saya buat tapak niaga. Buka tapak niaga sejak 2013. Saya dah gunakan media sosial untuk tarik customer. Puan Ain datang juga malam ni. Waalaikumsalam Puan Ain, kasih. Alright, daripada Damansara. So sejak 2013 saya gunakan platform media sosial untuk cari peniaga. Saya bukan jenis yang pergi tapak niaga orang untuk edar flyers, tarik orang masuk, tak ada. Melainkan kalau kata kita kenal, kita jumpa, kita beritahu. Okey. So kemudian bila saya mulakan buka bonet JB, saya buat pula Avantgarde Event Marketing Management. Waktu itu saya upgrade sikit penggunaan media sosial saya dengan kita gunakan untuk di situlah kita masukkan video, masukkan audio, kemudian kita guna chatbot. Saya guna chatbot tuan dan puan untuk registration. Bagi peserta-peserta baru kita guna chatbot. Chatbot berbual dan sebagainya. Ini saya nak beritahu macam mana saya menggunakan media sosial sepenuhnya. Saya rasa sepenuhnya lah. Okay? So daftar pun secara online. Kalau buat event besar pun secara online. Maknanya daftar online, information online dan sebagainya. Tak pernah jumpa. Melibatkan bukan RM1-2. Kadang-kadang RM300, RM500, RM600. Semuanya melalui medium online. Alright? Puan Cik Rafaidah, terima kasih kerana menonton. Puan Siti Nomisro. Okey, dan share. Terima kasih Puan Ain. Okey. Dan sekarang ini saya menggunakan media sosial dalam membuat satu kelas online di mana sekarang ni semua orang dah gunakan media sosial buat Zoom dan sebagainya. Okey, so saya buat fokus untuk buat smartphone dan rata-rata 90% peserta kelas DIY video smartphone Pro 1 saya adalah bukan daripada Johor Bahru. Saya duduk Johor Bahru, bukan daripada Johor Bahru, tetapi communication, engagement, bergurau senda, mengajar semua di dalam medium online. Okey. Itu pengalaman saya lah dalam menggunakan teknologi media sosial. Jadi saya nak tuan dan puan kenal tak Richard Branson? Ini millionaire lah, Richard Branson. Siapa kenal Richard Branson boleh tak tahu boleh Google Okey. So Richard Branson ni dia pesan apa tau? Ini untuk tuan dan puan, dengar baik-baik. Okey. Kalau kita nak mulakan bisnes, okey, jangan tengok kepada diri kita. Contohnya, aku pandai masak, aku nak buka bisnes lah. Kan? Aku ada modal 1,000, aku tengok orang nak aku minat dengan lukisan, aku nak buat bisnes lah. Okay? So Richard Branson kata, mulakan bisnes dengan melihat keadaan sekeliling, bukan tengok diri kita. Okay? Mulakan bisnes dengan melihat kepada keadaan sekeliling, bukan melihat diri kita. Lihat apa yang perlu ditambah baik dan dipertingkatkan. Bukan maksudnya mencipta sesuatu yang baru. Bukan. Richard Branson kata, payah sebenarnya nak memulakan sesuatu yang baru yang belum disahkan ataupun digunakan oleh orang lain. Ada orang buat tetapi payah. Jadi tuan dan puan yang nak memulakan bisnes dalam online, okay, mulakan dengan mencari bisnes yang cuma boleh ditambah baik atau dipertingkatkan. Tengok orang yang niaga nasi ayam, kita pun rasa, aku nak niaga nasi ayam juga. Tetapi tingkatkan lagi. Apa penyelesaian? Apa masalah peniaga nasi ayam ni? Mungkin masalah dia bukan daripada menu tu sendiri. Mungkin masalahnya daripada segi packaging. Mungkin masalahnya daripada segi order. Kan? Kita berpengalaman, kita order, macam tak okey dia punya order ni kan. So, kita buat satu bisnes, kita pertingkatkan daripada segi sistem. Okey. Kemudian apa lagi Richard Branson kata? Elak buat bisnes yang baru, yang belum solid ni. Ni saya kata tadi. Kita semua sibuk nak jadi founder, tetapi produk itu masih belum ada dalam pasaran. Susah tuan dan puan. Kerja-kerja marketing dia sangat-sangat leceh. Alright. Puan Nur Aini, Mat Isa, terima kasih kerana menonton. Okey, alright. So dalam buat bisnes, okey, sebelum ini kita nak cerita sebab kita nak cerita tentang macam mana nak position sebagai usahawan. So saya mulakan dengan usahawan lah. So buatlah bisnes walaupun kecil tetapi think big. Fikir besar. Walaupun kita mula berniaga kat rumah, ramai berniaga kat rumah ni, betul tak? Siapa yang berniaga kat rumah sekarang ni? Yang berniaga daripada rumah, tidak ada premis, tidak ada kedai. Angkat tangan.
Angkat tangan. Okay. So, kita biar buat bisnes tu kecil tetapi berfikiran besar. Bila kita fikir besar, perjalanan dalam bisnes kita akan jauh. Bila kita fikir berniaga hanyalah untuk menjual saja, kita tak akan pergi jauh. Sebab apa? Kita tak ada matlamat. Matlamat kita adalah untuk menjual. Bila tak boleh jual, jam. Jam tuan-tuan puan, kita akan jatuh. Okay? So, bila nak buat bisnes, biar dia kecil tetapi boleh kita kembangkan dan besarkan bisnes kita. Bukan maksudnya kita kena meniru. Kita tak perlu meniru orang lain. Tiru 100% tak bagus sebenarnya, tak bagus. Kita tengok orang niaga nasi ayam, so kita pun nak buat nasi ayam. So, apa pesan Richard Branson? Pertingkatkan apa kelemahan bisnes itu dan kita akan jadi sesuatu yang berbeza. Okay? So, Facebook ni dimulakan pada tahun 2003 ke 2004 macam tu. Okay? Ramai kat tangan. Okay, kita gang. So, ramai orang, okay, Facebook dimulakan pada tahun 2003-2004 macam tu lah. Kalau tuan-tuan tahu, kalau salah betul kan. 2003-2004, waktu Mark Zuckerberg buat bisnes ini, buat Facebook ni, dia bukan nak bisnes tau. Dia bukan nak bisnes. So, Mark Zuckerberg ni, dia tengok satu kelemahan komuniti. Masa tu dia ada dekat college, universiti dia. So, Mark Zuckerberg ni fikir macam mana dia nak hubungkan seseorang kat sini dengan kat sini dalam dunia maya, online. Kan? Macam mana aku nak buat? So, dia buat Facebook. So, ringkasnya banyak proses dia. So, dia buat Facebook untuk hubungkan A dan B. Hubungkan. Jadi, Facebook ni asalnya adalah untuk menghubungkan antara orang ini dengan orang ini. Itu asal Facebook. Okay? Jadi, bila dah orang dah berkumpul banyak kan, tuan-tuan pun ingat tak masa daftar Facebook, kita ada letak nama, nombor telefon, minat buku apa, minat cerita apa kan? Ada kan? So, data-data ini, Facebook nampak, aku boleh buat duit dengan benda ni. Facebook, siapa kena bayar masuk Facebook? Tak ada orang kena bayar pun masuk Facebook. Percuma saja. Ini salah satu strategi marketing lah. So, masuk Facebook, daftar percuma, tak perlu bayar. Tetapi, ada benda yang perlu kita bayar. Di mana kita nak menggunakan database itu. Facebook Ads dan sebagainya. Okay? So, bila database ni Facebook dapat, dia akan kategorikan, orang yang suka cerita seram, kau kelompok ini. Orang yang berumur 18 sampai 24, kelompok ini. So, Facebook dah buat benda tu dan dia tak kedekut. Bila dia tak kedekut, bermakna kita sebagai usahawan boleh gunakan data itu untuk bisnes kita. That's why, berniaga secara online adalah satu benda yang sangat-sangat bagus pada waktu ini. Sebab apa? Kita berniaga karipap depan rumah, yang datang adalah hanya orang sekeliling. Tetapi berniaga karipap di online, orang daripada jauh pun boleh beli dengan kita. Betul? Okey, itu kelebihan dia. Okey. So, sekarang ini saya dah masuk 9 suku. Jadi, kita nak masuk kepada tajuk dia. Baru masuk tajuk. Tuan Zaidi Daud, terima kasih kerana menonton. Sekejap saya tengok komen-komen. Ada komen-komen pertanyaan. Tuan dan puan, kalau ada pertanyaan, boleh terus ajukan kepada saya supaya saya terus boleh jawab. Jangan simpan-simpan sampai habis. Okey? Baik. So, nombor satu, bila kita nak mula menggunakan media sosial. Media sosial ni maksud saya Facebook, IG, website ke kan. Jadi, so kita cerita secara general. So, mula-mula sekali bila kita nak buka Facebook, kita kena tahu tujuan kita. Tujuan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau kita kata, aku nak keluar lah rumah, esok aku nak keluar, aku nak jalan-jalan. Tapi kita tak ada tujuan, just jalan-jalan. Pembaziran itu banyak tak berlaku? Banyak berlaku. Ini jadi bila kita orang niaga, nak guna media sosial untuk bisnes, tapi tak ada tujuan. Yalah Tuan Azam, saya nak niaga lah. Berniaga is general punya status. Okay. So, apa tujuan? Okay. Kita boleh buat tujuannya adalah memang nombor satu adalah untuk bisnes online. Memang bisnes online. So, kita buka Facebook page. Okay. Yang keduanya, untuk hebahan. Dia tak guna media sosial untuk menjual. Dia ada premis. Tapi dia guna media sosial untuk bagi tahu orang keliling, hari ni promosi, ada stok baru sampai. So, dia bagi tahu dekat dalam tu. Dia tak kisah engagement, like ke apa semua, dia tak kisah. Tetapi, dia boleh buat sale. Dekat kedai dia. Sale dia tak berlaku dekat online. Okay? Kemudian, sebagai ruang information. Untuk bagi tahu, kita ada produk baru sampai, kelebihan produk ini adalah ini. So, itu saja.
Dia tak menjual pun. Dia tak menjual. Okey. Yang keempatnya adalah sebagai perhubungan. Ini paling penting. Facebook sangat-sangat menyokong dan mendorong usahawan untuk bina hubungan di media sosial. Nanti kita cerita. Okey. So, sebagai perhubungan sesama mereka. Ada di kalangan kita yang saya tengok tak ada rakan Facebook. Tak ramai rakan Facebook. Tapi dia menjual. So, saya tak tahu macam mana konsep dia. Saya belum kaji lagi tentang benda tu. So, dia ada Facebook tapi tak ada rakan. Tak ramai rakan Facebook dia. Okey. Kemudian sebagai ruang untuk berkembang. Bukan berkembang badan macam saya. Tetapi berkembang dalam bisnes. Ada orang dulu mula-mula masuk dalam Facebook. Dia buat Facebook. Dia cuba berniaga kat rumah. Okey. Disebabkan bisnes online dia menjadi bagus. Dia sampai boleh ada page-nya ini ada value. Okey. Saya jumpa satu website. Kita panggil Social Blue Book. Social Blue Book. Tuan-tuan pun boleh masuk, register percuma tetapi dia ada terhad lah. So, boleh tengok. Kalau tuan-tuan pun ada Facebook page, masuk ke dalam Social Blue Book, daftarkan, masukkan page kita ataupun channel YouTube. Tuan-tuan pun boleh tengok berapakah value Facebook page tuan-tuan puan. Ini saya kata dulu pesan pada sesi yang lepas. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak nilaikan Facebook kita. Bernilai ke tak bernilai. Okey, terima kasih Puan Ain Kasih yang kerana menulis semula. Okey, kalau saya laju sangat, boleh komen laju sangat okey. So, itu antara tujuan. Kita kena ada tujuan dalam membuka Facebook. Tak ada tujuan, tak boleh. Okey, seterusnya bila kita nak mula berniaga secara online, kita kena pilih platform yang sesuai. Platform, kan? Jangan kita tengok, buka Facebook lagi senang. So, bukalah Facebook. Ada orang datang jumpa saya, tanya, Tuan Azam, saya nak buka Facebook ke, nak buka IG ke, nak buka website ke, macam mana? Okey, so kena faham dulu. Facebook, IG, website, di mana kita kena tengok, di manakah bakal pelanggan kita ni berada. Selalunya website ni lebih kepada golongan-golongan bisnes yang dah macam Sembilan Berhad. Ada juga enterprise yang ada website. Tak ada masalah. Okey. So, Facebook ni dia macam kalau dulu siapa main Blogspot? Blogspot. Saya main juga Blogspot. Semua adik-beradik saya ada Blogspot. So, Blogspot ni kita buat blog. So, kita menulis kan. Boleh masuk gambar, boleh masuk video dan ada features lain. Dia macam website tapi in other way. So, it's a Blogspot. So, Facebook ni dia macam Blogspot. Dia upgrade daripada Blogspot. Tetapi maknanya dekat dalam Facebook, kita perlu menulis. Kena pandai pula. Kena mahir untuk menulis. Kena pandai masukkan video yang bagus dan juga gambar-gambar yang menarik. So, itu Facebook. IG is all about 100% tentang gambar. Tentang gambar. So, gambar mesti menarik dan simbolik. Okay? Dan seterusnya, website, dia lebih kepada tentang paparan. So, kalau kita nak beli order, kita klik sini. Kita nak tengok katalog, klik sini. So, dia dalam satu layar utama tu, dia ada button-button dia. Itu website. Okay? So, kita kena tengok. Ramai, aku berniaga kari pub, perlu tak buka website? Dan kenapa aku kena buka website? Kena tengok dulu. Jangan tengok orang lain buka website, cikgu-cikgu kata buka website, kita pun terus nak buka. Jangan. So, balik kepada cerita asal, kita kena tengok apakah tujuan kita. Alright? Okay. So, saya nampak Puan Siti Farha, Puan Nur Hafiah Nordin. Terima kasih kerana menonton live Facebook saya. Saya minta maaf, mungkin malam ni saya agak kurang sikit berinteraktif dengan tuan dan puan sebab saya kurang sihat. Sakit kepala sebenarnya. Okay? Baik. Saya cuba percepatkan malam ni macam biasalah. Okey. Bila tuan dan puan dah ada tujuan kan, buka Facebook ni untuk apa? Buka Facebook untuk apa? Nak cari kawan ke, nak niaga ke, kena ada tujuan. Kemudian kita kena pilih platform. Platform apa? Kalau Facebook, kalau IG. Ada beza dia. IG kebanyakannya adalah golongan yang teenagers, yang baru, yang muda, kan? IG dan gambar. Kalau tak pandai edit gambar di IG, jangan buat. Sebab IG sangat mementingkan, algoritma dia sangat mementingkan daripada segi gambar. Kualiti, menarik tak menarik gambar tu, susunan dia dan sebagainya. Okey? Baik. So, ini poin yang penting juga, iaitu yang ketiga. Ketiga ke? Tadi 1, 2, 3. Okey, ketiga. Tuan dan puan sedar tak?
ada tak alami masalah bila setiap hari macam apa aku nak tulis kat Facebook? Apa aku nak kongsikan? Mesti ada masalah. Kan? Mesti ada masalah tu. So, sebenarnya bila kita buka Facebook, kita kena ada satu jawatan content creator. Sekejap, isi minum air. Terima kasih Puan Ain, kasih. Saya dah janji dengan tuan dan puan, saya kena committed, kena disiplin. Setiap Isnin saya akan on. Okay, lepas ni tidur lah, dah makan Panadol tadi. Okay, so content creator, C-R-E-A-T-O-R. So tuan dan puan, apa dia content creator? Content creator ni adalah, dia adalah, kita ni bukan setakat peniaga tau. Bila kita buka Facebook, kita bukan setakat peniaga saja. Kita juga adalah seorang yang mencipta, yang edit gambar, edit video, yang menulis, kan? Bukan semua orang boleh menulis tuan dan puan. Bukan semua orang boleh buat live Facebook. Tetapi bila kita buka saja Facebook, kita adalah content creator yang perlu tahu tentang benda-benda ni. So, kenalah belajar macam mana cara menulis yang betul. Macam mana nak buat video yang betul. Macam mana nak edit gambar dengan betul. Sebab tiga-tiga ini memainkan peranan. Kalau tak, kualiti kita, Facebook kita tak ada nilai. Macam kita buka kedai, kalau kedai kita tak bagus, tak cantik, tak menarik, orang tak nak datang. Okay? Dan tidak semestinya semua itu kita yang buat. Sekarang ni tuan dan puan boleh upah orang lain, content creator, untuk isi konten dalam Facebook tuan dan puan. Untuk menulis, untuk buat video dan sebagainya. Boleh saja. Okay? So, saya nak selesaikan masalah tuan dan puan. Saya nak tolong tuan dan puan. Okay? Bila kita nak, macam mana kita nak selesaikan masalah apa aku nak tulis hari ini? Apa aku nak kongsikan dalam Facebook aku hari ini? So, nombor satu, kita kena fikir. It's not about what we have. Bukan berdasarkan apa yang aku ada. Tetapi apa yang orang nak. Macam mana tu? Bukan berdasarkan apa yang kita ada. Apa yang kita rasa nak tulis, kita tulis. Apa yang kita nak kongsi, kita kongsi. Tetapi sebenarnya kita kena tengok apa yang orang nak. Itu di media sosial. So basically, media sosial ini adalah milik kita. Tetapi yang menaikkannya, yang merancakkannya, yang menaikkan value media sosial kita, bukan kita. Tetapi rakan-rakan Facebook kita. That's why, pilih rakan yang bagus. Kena tulis konten yang bagus. So kat sini saya ada buat satu nota. Okay. Untuk buat posting, setiap kali nak buat post kat Facebook, kena sebelum klik send, fikir. Sebelum klik send, fikir dahulu, perlu ke aku post benda ni? Perlu ke? Ataupun fikir, apa kesan bila aku post tentang kisah ini di Facebook? So, fikirkan sebelum klik butang send, perlu ke aku post cerita ini, gambar ini, video ini? Dan apakah kesannya nanti kepada aku dan bisnes aku? Kena fikir. Sebab apa tuan dan puan? Puan Syarul Rafiza saya nampak. Puan Salmi. Puan Risun Hash. Okey. Sekarang ni semualah kita ambil gambar kita. Nak pecah otak juga mikir. Tak biasalah puan. Biasa. Tak apa, permulaan. Nanti dah lama boleh upah orang. So tuan dan puan kena ingat satu. Bila masuk dalam media sosial, kita kena pandai bezakan entiti bisnes dan juga entiti peribadi. Bila kita meletakkan diri kita sebagai orang bisnes dalam media sosial, kita kena ada pengasingan. Yang ini bisnes, yang ini peribadi. Dia berbeza. Okay? So, bila kita nak buat posting, look others first. Tengok orang lain dulu, baru tengok diri kita. Maksudnya macam ni. Bila kita nak kongsi, hai Puan Salmi. Bila kita nak kongsikan sesuatu, contohnya nak beritahu apa yang aku ada hari ini. Okey? Cuba tukar daripada pemikiran apa yang aku ada hari ini kepada apa yang awak nak daripada saya. Sebelum kita buat posting, apa aku nak post hari ini Apa aku nak post? So, bukan fikirkan apa aku nak cerita, tetapi fikirkan apa yang kawan-kawan dalam Facebook kita nak dengar daripada kita. Dia nak dengar, kawan-kawan Facebook nak tahu ke cerita kita bangun lambat hari ni? Saya tak tahu. Tuan dan puan lebih kenal rakan Facebook tuan dan puan.
Kalau aku post cerita aku bangun lambat pagi ni, apa efek pada bisnes aku? Oh, dia ni tak menepati waktu. So, perlu ke aku post? Tak perlu. Itu saja formula dia. Senang tuan dan puan. Senang. Okey, contoh lain, di sebalik kita nak fikirkan apa aku nak kongsikan hari ni kat Facebook, kita kena fikirkan apa yang orang nak aku kongsi. Tukar mindset. Okay? So, fikirkan apa yang orang nak aku kongsi, bukan apa yang nak aku kongsi. Okay? Baik. So, balik kepada konten tadi. Dalam Facebook, kita akan menulis, kita akan buat poster, kita akan buat video. Itu benda wajib yang memang kena ada. Kena ada. Tuan-tuan pun kena ingat. Kena ingat. Sebab apa? Bila kita menulis, dalam seni media sosial ni, sebab kita tak nampak depan-depan tau. Okay? Kita tak nampak depan-depan. Tetapi, apa yang membuatkan Facebook kita ni kualitinya, value dia naik adalah kita berurusan dalam konten, kita sentuh deria panca indera orang yang menonton. Siapa yang tengok ni memang untung lah sebab saya kongsikan benda ni. Okay? So, dalam media sosial, kita perlu berhubung dalam menggunakan panca indera rakan Facebook. Mata, telinga, mulut. Sebab kadang-kadang dia baca post kita, dia menyebut, Tuan Azam tulis, satu hari saya pergi makan. Kan? Ada orang macam tu kan? Dia baca tapi dia menyebut. Okay. Ada orang yang mendengar. Dia dengar podcast. Dia dengar video. Dia dengar suara kita. Macam live ni, tuan dan puan boleh nampak saya, nampak guna mata. Boleh dengar suara saya walaupun tak nak tengok muka saya yang tak handsome ni. Kan? Boleh nampak butiran mulut saya. Okay. Puan Ain, bila duk tengok live tuan ni, makin semangat saya nak live. Yeay! Okay. Bagus. Puan Syah, di Facebook channel saya dah letak konten berbau marketing sekarang. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay. So, kena sentuh panca indera rakan Facebook. Pening tuan, tak apa. Pelan-pelan. So, dalam IG kita akan masukkan gambar, kita masukkan video. Jarang penulisan. Ada post dalam IG, tak letak tulisan pun. Tak letak tulisan, tapi dia hit. Ramai follower. Ada yang macam tu. Itu IG. Okay? Tapi kalau kita fikir, baik saya masuk IG je lagi senang. Kan? Tak payah menulis. Kena ingat, adakah bakal pelanggan kita orang yang main IG? Kena tengok. Okay? Kalau macam website, kita perlu mahir sama juga menulis dan membuat poster. Okay. So, tuan-tuan puan kena ingat, bila kita nak buat satu konten posting di Facebook, okay, dia ada dua benda kita kena fikir. Nombor satu, idea. Okay? Idea paling penting. Mana nak dapat idea? Kena banyak membaca. Dalam Google ada banyak orang kongsi. Ada cikgu-cikgu juga kongsi. Ramai. Kemudian dalam YouTube. Kan? Tengok video dalam YouTube. Banyak. Mostly daripada overseas lah. Luar. Dia kongsikan. Kemudiannya, kita boleh berjumpa dengan orang dan sebagainya. So, idea-idea ini akan memainkan peranan untuk kita menulis, berkongsi di media sosial. Okay? Saya banyak lihat posting yang hanya menceritakan side daripada aku. So, betul saya kata tadi, kita cuma beritahu tentang apa yang aku nak cerita, bukan apa yang orang nak dengar. Okay? Baik. Puan Ain kasih. Betul. Rakan lebih kenal dan faham bila tengok kita secara live atau video. Okay. So, kita dah ada idea. So, macam mana kita nak mencurahkan ke dalam media sosial? Okay. Kita kena tahu tools of media sosial. Of Facebook, IG dan sebagainya. So, apakah alat dia? So, dalam ni dia ada penulisan, dia ada video, dia ada gambar. So, kita boleh gunakan ketiga-tiga kombinasi ini ataupun kita fokus kepada satu penulisan saja ataupun kita fokus penulisan dan gambar atau penulisan dan video ataupun video dan gambar. Ada banyak kombinasi ini. Tetapi semua ini bergantung kepada respon rakan Facebook kita. Sebab itu selalulah buat uji kaji dengan rakan Facebook. Mana satu yang dia suka kan, kita boleh tengok. Viewers video kita, ramai tak yang suka tengok video kat tempat kita? Okay. Baik, ada soalan tak? Puan Zaizura Syamsuri, saya nampak menonton di sini. Terima kasih yang kekal setia. Tuan Jurin Jalil, saya menyapa tuan dan puan. Ini orang hebat ABS Cuci. Okay.
Oh, dapat love banyak. Terima kasih banyak Okey. So, apa pun yang kita tuliskan di media sosial perlulah bersifat unik. Unik dan jelas. Unik dan jelas supaya membezakan kita dengan orang lain. Kita masuk dalam Puan Ain Kasih dalam satu komuniti bisnes. Mungkin satu produk ada banyak ejen, ada banyak stokis. Dalam itu saja kita dah bersaing sesama mereka, dah berlumba untuk jadi yang terbaik. Secara sihatnya kita kata ini adalah satu kumpulan bisnes yang bagus, betul. Tetapi masa yang sama kita kena ingat, sale aku punya, sale kau punya. Betul tak? Kan? Tetapi kita, macam saya jual rumah dulu lah, so ada ramai lah salesperson. Apa-apa pun, aku punya usaha, aku punya sale. Okey. Puan Ain Kasih tanya, Tuan, sehari average sekarang berapa sepatutnya posting kita perlu buat seharian? Okey, soalan-soalan yang sebegini sebenarnya kalau saya nak cakap secara general boleh, tetapi dia akan bergantung kepada rakan Facebook tuan dan puan juga. Ada jenis posting puan, ada jenis post. Macam kalau penulisan, kalau saya buat dalam kelas online saya beritahu ada penulisan dalam bentuk storytelling panjang, ada konten yang berbentuk bullet shootnya. Dia pendek-pendek tapi panjang. So dia ada strategi menyusun posting. Itu tajuk lain lah. Tajuk lain. Boleh masuk kelas online saya nanti kalau saya buka. Kalau nak cerita pasal posting. So kalau tuan dan puan, siapa yang boleh nampak saya punya posting, saya banyak gunakan konsep macam gini. Ada strategi dia. Sebelum kita hit pada satu tajuk, kita dah attract orang dengan beberapa konten dahulu, beberapa posting, barulah kita keluarkan dia punya apa iklan dia, apa hit dia, dia punya punchline dia. So mula-mula kita tarik orang dulu masuk, okey, kemudian kita keluarkan dia punya punchline dia, barulah dia akan pergi. Kalau asyik awal-awal pagi dah terus jual, dia takkan hit. Waalaikumsalam Tuan Juli Jalil. Okey. Puan Amira, terima kasih. Puan Zaizura Samsuri, selalu follow Tuan. Tips mudah faham. Terima kasih banyak. Perlu kita approve friend list dari kalangan seller. Okey, bab approve ni saya akan masuk, ada tajuk dia nanti. Okey, perlu ke kita approve friend list dari kalangan seller juga. Okey. Kejap lagi, tunggu sampai habis. Puan Cira Faidah, saya banyak belajar dari posting di wall Tuan. Terima kasih Puan. Saya perasan bagus, tak ada masalah. Saya suka. Okey. So, sekarang ini saya nampak peralihan daripada posting tuan-tuan mungkin sedang belajar dengan sesiapa cikgu yang ada tentang storytelling. Buat posting tentang dengan storytelling, penceritaan tuan dan puan. Dia akan jadi macam bila kita baru mula akan nampak macam poyonya macam ni kan. Tetapi itulah cara dia tuan dan puan. Kalau kita rasa poyo tapi orang suka, buatlah. Macam Jeb Sepatu kata, kau buat je lawak macam mana dia cakap dengan Syuib. Kau buat je lah lawak, janji orang suka. So, tak apa, kita buat orang suka. Orang seronok dengan kita. Baik, seterusnya adalah nak belajar, InsyaAllah. Set Sifa saya punya Facebook akan ada update lah nanti. Ada update. Okay, so Cikgu John bagus. Kita dah start hari tu kan. Storytelling. Nantilah insyaAllah. Saya nak buat challenge. Saya nak percuma je. InsyaAllah kalau saya ada masa nanti kita nak buat challenge. Dalam masa 3 hari saja tuan dan puan akan tengok bagaimanakah perubahan engagement tuan dan puan. Masuk saya punya sesi free, percuma je. So dalam masa 3 hari kan, Cikgu John dah nampak dah. Tak payah 3 hari kan Cikgu John. Satu posting je dia terus hit. Terus hit engagement, terus hit like. Okay, saya akan buat nanti 3 hari challenge. Kalau terbukti okey, baru kita pergi go to next class. Alright. Kemudiannya untuk tajuk yang seterusnya, dah 9.35 dah. Okey. Bila kita dah masuk dalam Facebook, orang bisnes, tuan dan puan orang bisnes, usahawan, kita kena letakkan awal-awal lagi 3 keunikan diri kita. 3 nilai diri kita yang kita nak letakkan. Kita ada banyak nilai. Mungkin yang tahu kita je kan. Contohnya kita ni saya cakap satu, saya suka buat joke. Saya suka joke.
kelakar, saya suka benda-benda tu. So itu adalah nilai saya. Kalau siapa yang pernah jumpa saya daripada depan, saya bukanlah seorang yang serius sangat pun, bukanlah garang sangat pun. Kadang-kadang kita buat joke juga, buat kelakar. So itu keunikan saya. So dalam buat letak diri kita di media sosial, kita kena tetapkan 3. Contohnya penyabar, penyayang, yang sesuai lah. Jadi apa sebab 3 ni penting? Sebab dengan 3 inilah sebagai kita punya tiang seri Facebook kita. Apa yang kita nak post kat Facebook, bagaimanakah corak penulisan kita kat Facebook, dia akan bergantung kepada 3 ini. Sebab apa? Bila orang tengok, orang baca posting kita, dia akan boleh agak kita ni siapa. So personal branding adalah sesuatu yang boleh diagak dan konsisten. So bila kita fokus kepada 3 teras ini, orang akan mula ingat kita. Dia akan nak jumpa, seronok nak jumpa ni. Bila saya boleh jumpa, tuan? Baik. So Tuan Jurin Jalil, gaya penulisan juga boleh jadi trademark diri bila orang baca ia mampu jentik dan tinggalkan emosi. Ya, betul. Tu saya kata tadi, 3 keunikan. Kalau kita ni jenis yang meletakkan diri kita orang yang suka marah-marah, so post kita akan banyak pada benda macam tu. So di awalnya kita dah tetapkan mindset kita, aku orangnya yang macam ini dan ini. So 3 teras ini, dan kita boleh buat posting yang sesuai. Kalau kita buka tadika, so of course salah satu sifat yang perlu ada pada diri kita, keunikan itu adalah penyayang. Penyayang contohnya. So apa posting penyayang yang kita boleh buat? Sayang kepada binatang. Kemudian kita tunjukkan bagaimana, kita tunjukkan cerita nampak ada kucing tersepit, kita ambil. So sini sifat penyayang. So everything, semua story yang kita nak kongsikan akan berkait dengan 3 teras ini. So start untuk fikirkan apakah keunikan ataupun nilai diri kita yang kita nak orang tengok kita di media sosial. Dan ia akan membentuk personal branding yang boleh diingati sampai bila-bila. Seterusnya adalah image diri, tuan dan puan. Image. Kita nak letakkan apa? Ada sahabat saya, Cik Puan Zizo Aziz. Dia bila, ingat tak semalam ke 2 hari lepas, saya buat satu posting, nyatakan 3, kalau sebut nama saya, sebutkan 3 ciri, 3 cerita, 3 perkataan yang menceritakan tentang saya. So banyaklah dapat. Terima kasih banyak bagi yang komen tu, harapnya jujur lah. So bila saya keluarkan, saya tanya dan orang mula meletakkan 3 perkataan tentang diri saya, itu adalah image. So kawan saya ni, Cik Puan Zizo Aziz ni, dia kata, Tuan Azam ni adalah seorang yang motivator, konsultan bertopi. Dia ingat saya suka pakai topi. So dalam Facebook, untuk membentuk image diri, ada soalan. Tuan, saya kena jadi diri sendiri ke dalam Facebook? Soalan tu biasa berlaku. Saya tak nak jadi orang lain, nanti hipokrit. Betul tak? Siapa yang ada rasa macam tu? Saya rasa saya nak jadi diri sendiri lah, tuan. Saya tak nak jadi hipokrit. Kalau saya macam ni, orang rakan Facebook kenalah terima saya seadanya. Nampak? Dia macam bercinta pula. Tuan-puan, balik pada cerita asal, kena bezakan bisnes dan juga diri sendiri. Ini 2 entiti berbeza, tuan dan puan. Kita tak boleh samakan. Kalau di luar kita pakai baju kot, takkan kat rumah nak pakai baju kot juga. Kalau kat rumah, kalau kat luar, kita cakapnya ialah seorang usahawan, Takkan kat rumah kita nak cakap dengan anak kita macam tu. So dalam media sosial kena bezakan. Bisnes dan diri sendiri mesti ada beza. That's why dalam jadi diri sendiri, tak ada masalah. That's why sebenarnya lebih baik kita buka Facebook page. Facebook page buat sebagai bisnes. Facebook personal adalah diri kita. Bila kita banyak gunakan Facebook personal untuk bisnes, kena jaga-jaga. Maknanya ada benda yang privacy tak boleh diceritakan di media sosial. Saya kadang-kadang tengok, berani dia tulis macam ni dah. Berani dia tunjuk gambar macam ni dah. Sebab dia berbisnes, tuan dan puan. Kalau hari ini, saya selalu fikir apa tahu?
bila kita hari ni bisnes kita kecil, so suka hati akulah aku nak cerita aku gaduh dengan lelaki aku. Tapi Facebook simpan rakaman itu kan, kita like. Lagi 5 tahun bisnes kita maju, cerita ini akan keluar balik tak? Keluar tuan dan puan. Keluar. Jaga-jaga tu. Kan? Kita takkan nak bisnes kita macam tu je. Kan? Berapa banyak kes dah berlaku sekarang ini, bila dia top saja, cerita lama akan dikorek semula. Mana dapat? Media sosial. So, jaga-jaga tuan dan puan. Ada benda privacy yang tak perlu kita ceritakan di media sosial, tak perlu. Okey? Jaga-jaga. So, dalam media sosial, kena bezakan entiti sendiri dan bisnes. Ada bezanya. Jadi, untuk awal-awal, permulaan sekali, apa yang perlu kita buat adalah, bila start buka Facebook untuk bisnes, kita kena buat orang suka kat kita dulu. Jangan jual dulu, jangan jual. Kita kena buat orang suka kat kita. Kalau orang tak suka kat kita, macam mana dia nak percaya kat kita? Kan? Kalau dia tak suka dengan... Contoh, tuan dan puan mungkin suka tengok apa yang saya cakap, tetapi tak suka tengok muka saya. Tak ada masalah pun. Kan? Mungkin saya boleh pakai nikab. Okay? Jadi, kita kena pandai bermain dengan media sosial sebab kita nak tengok kan, apa yang orang suka tentang aku. Adakah orang suka dengan apa yang aku tuliskan? So, saya dah buat kajian juga. Perasan tak siapa yang menjawab soalan saya? Tuan dan puan suka tengok saya punya penulisan ke? Suka tengok video saya ke? Suka tengok live Facebook saya ke? Kena tanyalah. Kena tanya rakan Facebook. Jadi, kita buat berdasarkan itu. Okay? So, di awal-awal Facebook, kita buat Facebook kita kena buat orang suka kat kita. Seronok bersama-sama dengan kita. Berikan tips yang terbaik, yang menaikkan nilai dia. Kan? Puji dia. Dia kutuk kita, tak apalah. Apa awak tulis ni tak bagus? Betul tuan, saya tulis tak bagus. Tuan lagi bagus. Cukuplah. Okay? Tuan Jurin Jalil, kita boleh design persepsi apa yang kita letakkan pada pandangan orang lain pada kita. Bina design persepsi dengan penulisan yang terarah pada apa yang ingin kita setkan. Saya tambah sikit tuan, kita buat satu penulisan yang apa orang nak daripada kita. Okay? So, kalau kita jual kasut, kita post satu tips jual kasut, tapi kita rasa macam, tips ni bagus. Tapi orang tak nak. Bermakna personal branding kita dah lari dah. Kita kena set balik daripada awal. Set balik. Kan? Sebab kita berniaga kasut. Tetapi orang tak nak tahu cerita pasal kasut. Orang suka dengar cerita pasal mungkin resepi memasak kita. So, kena pandai bermain kat situ. Sesekali ada post pasal memasak, ada post pasal kasut. So, kena balancekan. Alright? Terima kasih Tuan Jurin Jalil di atas pandangan Tuan. Puan Syah, tunjuk yang indah-indah saja, itu lebih baik. Baik, betul. Pada saya, kena jelaskan maksud tunjuk yang indah-indah. Kita bukan buat hype marketing. Kita bukan tunjuk yang bagus-bagus. Maknanya, contohnya, kita asyik tak tunjuk. Memang kita pakai, contohnya saya pakai Nissan Fairlady. Nissan Fairlady. Takkan hari-hari saya nak tunjuk saya pakai Nissan Fairlady. Dah jadi macam muak orang tengok. So, tunjuk bila perlu kan. Takkan dalam kereta kita nak tutup pakai kain hitam kan, tengah bawa kereta. So ada benda yang kita boleh tunjuk nampak macam real and positive, ada benda yang akan nampak macam annoying. So kena pandai bezakan benda tu. Okey. Di awal permulaan kita kena jujur dan autentik. Apa maksud autentik? Kena original. Daripada profil kita, biodata kita kena complete. Saya tengok ada juga di kalangan rakan Facebook yang berniaga online, dia tak tulis biodata dia dengan penuh. So macam mana orang nak yakin? Gambar lain, nama lain, biodata tak penuh, tak tahu duduk mana kan. Tapi jual barang, macam mana saya nak beli? Dia suruh kita PM dulu. Sorry, saya tak ada masa. Okay? So kena complete. Oh, dia duduk JB. Oh, senang lah, boleh jumpa. Kan? So benda ni mempercepatkan. Tuan dan puan, sekarang ini proses pembelian di Facebook dia kena pantas. Link dah diberi, harga dah diberi. Semua kena cepat. Sebab apa? Pesaing makin ramai. Tuan dan puan tak nak letak harga, suka hati tuan dan puan. Tetapi orang lain letak harga, saya beli dengan dia. Sebab cepat. Saya tak ada masa nak WhatsApp, nak PM semua. Nampak ada? Okey, so saya terus, okey, saya nak bayar. Okey, kena ingat benda tu. Kan? Kita bukan daripada
Kita bukan berada di zaman media sosial 4-5 tahun lepas, yang di mana kita masih ada masa untuk melayani. Sebab tu sekarang ni orang dah guna chatbot, pantas, cepat, semua data masuk. Tuan dan puan yang baru masuk media sosial untuk bisnes, kena tengok current situation. Ini saya bagi tahu. Kan? Sekarang semua sudah pantas. Sebab tu letak saja harga. Jangan sembunyi-sembunyi, letak saja harga. Dia nak beli tak nak beli sudah, tetapi aku bagi value kat kau. Okey? Okey. Alright. So, kita dah nak habis dah. Dah nak habis. Jangan takut. Saya habis awal lagi ni. Okey. Maintain. Okey. So, dalam Facebook, macam biasa, ini dah klise lah sebenarnya. Engage dengan orang lain untuk like Facebook. Kalau saya nampak ada post tadi rakan Facebook, dia bagus kan. Tapi saya ambil case tadi lah. So, dia post kat Facebook, dia kata, dia mengeluh kan. Kita ni kat Facebook, kita kena like lah Facebook orang lain kan. Kena like post orang lain, barulah nampak senyap je kan. For me, benda tu betul, memang betul kan. Tetapi in certain part, cara kita menulis itu memainkan peranan. Okay? Cara kita menulis. Mesej itu boleh disampaikan, tetapi cara kita menulis yang perlu pandai. Dia bila tulis macam tu, dia jadi macam orang akan tengok, kenapa kau ni? Okay? So, ramai saya nampak kat situ. Wanita, sahabat-sahabat saya, rakan Facebook wanita, kena ingat menulis di Facebook, walaupun perlu letak emosi dalam cerita bila buat storytelling, tetapi janganlah beremosi dalam menulis. Faham tak? Orang perempuan, wanita, sahabat wanita saya, rakan wanita saya di media sosial, kena faham walaupun kita perlu meletakkan emosi dalam posting kita, ayat-ayat kita, okay, supaya orang tengok, bestnya, seronoknya. Tetapi janganlah emosi ketika menulis. Sebab apa? Bila kita emosi bila menulis, kita akan menaip apa yang terlintas dalam kepala kita. Send. Itu yang bila post tu viral, saya tak sedar lah macam mana benda ni boleh berlaku. Kawan-kawan Facebook saya yang saya hormati, para wanita yang cantik jelita kan, tolong hentikan tentang benda tu. Jangan menulis dalam keadaan beremosi, tetapi tulislah penulisan yang ada emosi. Okey, baik. Okey, saya rasa tak ada lagi. Okey, last sekali tadi Puan Ain Kasih ada bertanyakan tentang boleh ke kita nak masukkan rakan-rakan seller, okey, dalam rakan Facebook kita. Dia tak kata apa. Okey. So, kita nak masuk kepada poin yang terakhir, iaitu mencari rakan Facebook yang betul. Okey, saya dulu macam tuan dan puan juga. Facebook saya sekarang ini sebenarnya adalah Facebook yang kedua. Yang pertama dahulu, Muhammad Nur Azam Atih ke? Nama bapak saya Atih, orang Jawa. Ke Muhammad Nur Azam Official, macam itulah. Kan? Saya berhentikan sebab saya nak fokus. This is Facebook yang positionkan diri saya sebagai orang bisnes. Saya bermula pada tahun 2004 macam tu. Saya lupa. Lebih kurang macam tu. Okay. So, mula-mula memang saya nak penuhkan rakan Facebook saya, 5,000 orang ni. Saya nak penuhkan. Okay. Kalau boleh penuh, hit penuh, dan saya post. Rakan Facebook saya dah penuh. Kan? Minta maaf lah nanti kalau ada saya terpaksa remove lah. Kan? Dengan bangganya kan. Tetapi sales saya tak menjadi, tuan dan puan. Sebab waktu tu saya berfikir, fikiran macam ni tau. Bila orang ramai jadi rakan Facebook saya, lagi ramai lagi bagus. Daripada situ mungkin kalau 5,000, mungkin 3,000 akan minat dengan produk saya. 2,000 daripadanya akan membeli. 1,000 akan return lagi. Itu permulaan pemikiran saya pada waktu itu. Dan saya hanya mencari orang yang saya nampak, dia ni tengok muka cantik, saya pun accept. Saya tengok dia ni handsome, saya accept. Dia ni nampak pakai kereta besar, boleh beli produk saya accept. Kan? Tapi bila sampai satu masa bila saya tengok balik avatar pelanggan saya yang perlu saya ada, siapakah bakal pelanggan yang betul-betul memang berada dalam circle yang perlu saya jaga, saya tengok banyak yang saya terpaksa remove.
banyak. Ramai yang terpaksa saya remove. So, sekarang ni balik kepada soalan Puan Ain Kasih tadi. Okay. So, Puan, dalam Facebook kita, kita bukan saja perlu ada rakan Facebook yang mungkin bakal jadi pelanggan kita. Okay. Tuan dan Puan yang saya hormati, bila kita start ada rakan Facebook, kita fikir, oh, nanti mereka ni, kita tengok, kita jual produk perempuan. So, perempuan ni kita accept je lah. Mungkin dia akan jadi pembeli kita. Dia akan jadi macam ni tau. Sekejap Dia akan jadi susah bila kita tak ada avatar pelanggan dan kemudiannya mereka ni bukanlah avatar pelanggan kita. Dia tak sesuai dengan diri kita, dengan bisnes kita. Faham tak? Maksudnya kat situ, kejap, kenapa saya punya ni tak naik? Saya punya ni post tak naik lah. Okay. Right. Patut senyap je. So, mana tadi? Okay. Avatar pelanggan. Kena tahu. Puan Salmi dah masuk kelas avatar saya. Bila kita kenal avatar pelanggan, kita akan accept orang yang berpotensi saja dalam rakan Facebook. Selebihnya adalah followers. So, dalam Facebook, rakan Facebook kita bukan perlu saja cari bakal pelanggan. Bukan. Kena cari bakal pelanggan. Tetapi, siapa lagi yang perlu kita cari? Kita kena bawa masuk juga partner. Bakal partner. Kita nampak. Bakal partner, kemudiannya pesaing. Dalam saya buat kelas video. Dalam Facebook saya ramai orang yang buat kelas video juga. Mereka juga kawan saya kat Facebook. Kemudiannya supplier. Supplier. Stokis. Kita kenal dengan orang ni. Ada orang dia takut nak terima golongan-golongan ini sebab apa? Nanti dia tahu rahsia aku. Nanti dia tahu kelemahan aku. So, jangan post kelemahan. Jangan post tentang benda-benda yang menyakitkan hati. Kan? Bagusnya mereka ni bila berkawan dengan kita, kan orang dulu-dulu cakap, nak berjaya, bukan nak tackle hati musuh, bukan kita kena berlawan dengan dia, tetapi kita kena berkawan dengan dia. Jaga-jaga dengan kawan, kerana kawan pasti akan memijak kita. Mungkin akan memijak kita. Tetapi musuh, kita dah tahu dah, dia ni memang musuh. So, kawan dengan dia. Mudah-mudahan dia akan jadi baik dan nak kawan dengan kita. Okay. Puan Wilson Haj, macam mana kita nak tahu rakan Facebook tu sesuai berada dalam list kita atau tak? Itu saya kata avatar pelanggan, psikografik, demografik. Nak tahu kena masuk kelas saya lah. Kan? Panjang nak cerita ni, Puan. So, basically macam kita kena tahu kerjaya dia. Sebab tu saya, kalau dalam biodata rakan Facebook, dia tak tunjuk dia duduk mana. Saya tengok sekali imbas, dia ni kerja apa kan. Saya akan check benda tu. Kalau saya tak sesuai, saya tak accept. Dia akan follow saya, tapi saya tak accept. Jadi kita mengurangkan beban kita. Sebab tu dalam Facebook kita, kita punya post nak naikkan engagement, nak naikkan like, comment dan share, avatar follower ni yang like kita, yang akan engage. Kita terima 5,000, tetapi yang like post kita, yang engage dengan kita cuma dalam 5 orang je, pun tak guna juga. Kan? Okey. Sekejap saya nampak banyak soalan. Bagus. Saya suka soalan-soalan tuan dan puan. Teruskan soalan, menyoal. Okey, 9:54 dah. Saya minta izin kalau terlewat sedikit. Kita kena ada juga supplier dan networking kita. Kan? Tuan dan puan, dalam media sosial kita kena ada beberapa orang influencer yang kuat dalam bisnes kita. Katalah kita jual kosmetik, kita kena berkawan dengan orang-orang yang stokis kosmetik. Saya orang bisnes, saya berkawan dengan founder Telekong Siti Harijah, dengan apa lagi, Bantal DAG, kan, founder-founder ni. Sebab dia orang bisnes, mereka semua orang bisnes. So saya ada influencer. Puan Ainon, yang menaikkan saya adalah Puan Ainon. Terima kasih Puan Ainon. Okay. So saya influencer ni, fungsi dia akan, kalau Datuk Roslan, so orang ini adalah influencer tuan dan puan. Dia ada pengaruh lebih besar daripada kita. Kita kena ada golongan ini dalam Facebook kita. Selalu engage dengan mereka, beri like, beri komen, share post mereka dan sebagainya. Sebab mereka ini akan nampak kita, adalah nanti dia punya kegunaan dia. Kan? Maknanya mereka ini akan bantu untuk share post kita. Mereka ini akan perkenalkan networking mereka kepada kita. So kena ada. Tuan dan puan yang jual kosmetik, kena ada orang yang power lagi dalam Facebook kita sebagai rakan Facebook.
bukan contoh kita jual kosmetik, memang kita perlu berkawan dengan cikgu-cikgu bisnes, tetapi kita kena ada orang founder kosmetik yang dah terkenal menjadi kawan kita di media sosial. Kena ada. Sebab apa? Nak tahu, kawan dengan diorang dulu. Sampai diorang accept friend tuan dan puan, nanti tuan dan puan akan nampak kenapa. Okey, saya baca soalan tuan dan puan dulu. Dah hujung-hujung ni banyak soalan ni. Bagus. Saya suka. Macam mana? Okey, ni dah. Macam Tuan Nasrul Wahab. Macam mana jika seller berniaga 2-3 produk servis utama yang berlainan niche? Kalau dalam Facebook page, kena tengok tuan. Dalam Facebook page, kita kena setkan benda tu. Kena set. Tengok macam mana. Kalau dia sangat berlainan niche tu, dia mungkin ada satu produk kesihatan, satu produk makanan. Buat dalam bentuk yang berbeza. Kita ada kedai. Kita nak buat kedai runcit ke kita nak buat kedai yang berbeza? Tu soalan saya. So, kalau ada satu bisnes kesihatan, satu bisnes makanan, dua niche yang berbeza, buat dua Facebook page. Supaya, tu saya kata tadi, kita bukan nak menyenangkan kita nak memudahkan pelanggan. Kita susah, sekejap masuk sini, kejap masuk sini. Tapi pelanggan senang tak? Senang. Yang suka makanan, dia akan masuk makanan. Yang suka produk kesihatan, dia akan masuk pada produk kesihatan. So, buat cara yang berbeza. Tapi di media sosial, peribadi, kan, we are not selling. Dalam media sosial, sebenarnya bukanlah ruang untuk menjual pun. Kita just berikan kita siapa? Nilai kita. Tu tadi saya kata, bila letak diri kita di media sosial, peribadi, 3 teras utama tentang diri kita, nilai kita, bukan produk bisnes. Tak. Bisnes adalah dalam bidang bisnes. Dalam page bisnes. Okey. Puan Cik Rafidah setuju tuan, seronok ada pesaing dalam FB kita, dapat ilmu dan mereka yang kita tak ada. Okey. Saya kenal Facebook tuan dari status Puan Guru. Terima kasih. If you know the enemy and know yourself, you need to not fear the result of the 100 battles. If you know yourself but not. Oh, alamak. Terima kasih Tuan Juri Jalil. Kan, panjang ni. Saya jauh lah. Tak pandai lah English ni. Saya letak Google kat bawah. Tapi, tak apa. Saya suka. Nanti saya buka kamus. Tapi, saya faham lah. Betul lah. Saya faham. Kena kenal. Kadang-kadang kita ni cuma nak kenal kita punya rakan yang berjaya. Kita mencontohi orang yang berjaya. Tetapi kita tak kenal musuh kita. Bahaya tuan dan puan. Okey. So, cara mencari rakan Facebook yang betul, okey. Kita boleh jumpa dekat luar kan. Saya dulu awal-awal saya buka Facebook, saya nak memenuhkan, saya dah remove semua orang. Awal-awal saya buat, bila saya keluar saya mesti bagi tahu masuklah Facebook saya, add saya kat Facebook, saya Muhammad Nur Azam tuan. Kan. So, ada orang malu nak beritahu Facebook dia. Sebab apa? Dalam tu dia post cerita bangun lambat lah, gaduh dengan suami, sindir orang tu, sindir orang ni, cerita politik. Kan? Macam mana? Kan? Payahlah. Kan? That's why, kalau tak boleh tahan juga buat satu Facebook, memang untuk kita punya kawan-kawan baik je. Di situ kita nak belasah cukup-cukup. Boleh lah. Tetapi bila di dalam media sosial yang kita masukkan position kita sebagai orang usahawan atau orang bisnes dan sebagainya, kita kena pandai bermain Facebook dengan betul. Kan? Bukan perlu jadi poyo. Boleh jadi diri sendiri, tetapi dalam part yang apa yang orang suka tentang kita. Orang suka ke kita maki-maki? Tak suka. So, jangan post tentang benda tu. Kita nak maki-maki, buat dalam buku nota sendiri. Okey? Baik. Kemudian, kalau nak mencari rakan Facebook yang betul, mencari itu mudah tuan dan puan. Nampak nama bagus, masuk Facebook dia, profile dia bagus, kita klik add friend, dia pun accept. Senang. Tetapi yang susahnya adalah untuk buat mereka ni follow kita. Nak set see first, lagilah susah. Kan? Kenapa tuan dan puan? Saya tanya tuan dan puan, kenapa tuan dan puan set see first kat Facebook kita? Facebook saya. Kan? Mesti ada sebab. Supaya kita nampak, saya berapa ramai juga saya buat set see first, dia ada limit set see first. Buka saja Facebook, kita akan terus nampak Facebook post dia yang pertama. Sebab kita tahu posting dia ni sangat-sangat bagus. Kita nak tonton, nak tengok selalu. Sebab itu kena berikan sesuatu yang menambah nilai rakan Facebook kita. Tuan dan puan menjual barang, adakah tuan dan puan menjual itu menambah baik nilai rakan Facebook atau semata-mata nak ambil duit dia? Tanya soalan tu balik. Orang baca post aku ni, nampak macam aku nak ambil duit dia ke? Aku menambah nilai dia? Atau menyelesaikan masalah dia? Tanya balik bila kita nak buat post kat Facebook. Okay?
Tuan Nasrul Wahab, dalam Facebook personal, tonjolkan nilai diri untuk berbentuk bisnes, fokuskan hanya dalam fanpage. Terima kasih beliau, sama-sama Tuan. Dalam Facebook personal boleh sebenarnya kalau nak share sekali-sekala. Saya pun kadang-kadang ada post juga. Cuma cara tulisnya, ayat dekat dalam Facebook personal lain, ayat dalam Facebook page lain. Facebook page lebih formal lah. Facebook personal mungkin ada cerita, oh pagi tadi makan dengan isteri. Dalam Facebook page tak letak benda tu kan, kita buat dalam bentuk formal. Sahabat saya Coach Dr. Amir Aris, terima kasih kerana menonton. Okey, bila dah bawa masuk rakan Facebook, naikkan nilai dia supaya dia seronok kawan dengan kita. Dia nak recommend kita kat orang lain. Dia tengok live kita, dia nak tag kawan dia dekat live kita. Macam tuan dan puan lah yang menonton ni. Jadi so kena tengok. Tanpa rakan Facebook, tuan dan puan punya Facebook tak ada value tuan dan puan. So appreciate your friends Facebook dalam media sosial. Kan? Kawan Facebook nak dengar ke kita punya keluhan, kita punya cerita sakit, asyik selalu sakit, nak post kat Facebook? No, orang tak semuanya nak dengar tentang benda tu. So, ada benda yang perlu kita tulis, ada benda yang tidak. Sebab apa yang kita kongsikan di media sosial akan mempengaruhi bisnes kita nanti. Okay? Baik, kita dah masuk ke jam yang terakhir, minit yang terakhir, 10-2 minit malam. Saya buka soalan kepada tuan dan puan. Ada tak apa-apa yang ingin ditanya ataupun mungkin ada yang tertinggal di dalam Facebook live saya ini berkenaan tentang memulakan bisnes di Facebook daripada zero. Basically asalnya itu saja tuan dan puan. Yang first thing adalah tentang diri kita. Siapa kita di media sosial, macam mana nak letakkan nilai. Yang keduanya, mula menulis konten yang sesuai, yang bagus, cara menulis konten, penulisan, video dan sebagainya. Yang ketiganya adalah rakan Facebook. 3 benda sebenarnya saya rangkumkan semua sekali. Personal, tentang diri sendiri, image, kan? Apakah keunikan, USP, nilai diri kita pada rakan Facebook. Keduanya, tulis konten yang orang nak dengar, orang nak baca, bukan apa yang kita nak tulis. Yang ketiganya adalah memilih rakan Facebook yang berpotensi menjadi bakal pelanggan kita. Seronok-seronok juga tuan dan puan, ada kawan Facebook ramai, tetapi kalau tak boleh convert kepada sales kita, payah. Kalau kita nak buat satu Facebook yang memang nak kumpul kawan-kawan seronok kan. Seronok dapat like, dapat komen, tapi tak boleh convert kepada sale pun tak berguna. Betul tak? Setuju tak? Okey. Jadi ada tak soalan yang nak diajukan kepada saya sebelum saya menutup live Facebook ini? Kan? Dah makan Panadol ni dia macam dia dah start hayal dah. Ni agak dekat dalam sampingnya ni. Okey lah. Okey, ada soalan yang ingin diajukan kepada saya berkenaan tentang Facebook, bermain di media sosial. Kan? Ada juga kadang-kadang di Facebook saya, ada juga post yang satu je like kan. So far setakat ni saya dah buat satu kajian dan saya dah bentangkan dalam kelas DIY Video Smartphone Pro 1. Jangan pandang like, komen dan share. Jangan pandang benda tu. Ada benda lain yang boleh membuatkan keputusan kita adakah konten ini sesuai diteruskan. Ada cara melihat bagaimana konten itu bagus tak bagus. Tapi dalam kelas saya lah. So di sini saya ceritakan. Saya rasa ini pun cukup berbaloi untuk tuan dan puan. Kan? Ada beberapa poin penting. Okey, ada soalan yang nak diajukan kepada saya sebelum saya menutup live Facebook saya ini. Terima kasih kepada tuan dan puan yang bersama-sama menonton live Facebook saya. Saya nampak ada 25 share, ada 74 komen. Setakat ini lah di dalam laptop saya. Ada 33 likes kat situ. Nampak dia tak masuk saya punya ni. Set see first. Terima kasih. Okey tak puan Ain? Apa yang saya kongsikan kat Facebook senang faham tak? Sebab apa? Saya bermula dengan bisnes ni, usahawan ni, sebab saya buat tapak niaga, platform niaga. So saya banyak berhubung dengan peniaga-peniaga jalanan, tepi jalan kecil-kecil ni kan. Saya duduk tepi jalan, tepi longkang dengan diorang ni. So saya banyak berbual. Jadi saya nampak macam ada benda yang
kita tak perlu susah kalau kata nak terangkan dalam bentuk terms bisnes yang memeningkan kepala, kan? Jadi saya try untuk convert benda tu supaya tuan dan puan mudah faham. Dan bagi contoh dan sebagainya. Okey Puan Ain, saya punya penerangan alhamdulillah. Kalau tak okey bagi tahu, saya perbaiki lagi. Demi tuan dan puan semua, tak ada masalah. Okey. Terima kasih banyak sangat ilmu, setuju. Tak ada soalan dah. Okey, terima kasih puan. Okey, bagi yang sudah pun tinggal bersama dengan saya nak bagi tahu sedikit kenapa nama saya Muhammad Nur Azam Tuan. Ini berkaitan dengan personal branding juga sebenarnya. Okey, sebenarnya nama saya bukan, tak ada tuan pun. Bukan saya, macam ada gelaran di negeri mana dia ada tuan kan. So nama saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Saya orang Jawa, mak saya Melayu. So kejadian ini berlaku semasa saya mendaftar Facebook dahulu. Okey. Saya masa tu nak cepat dan keliru. So dia kan kalau English kan dia ada first name last name kan. So saya terletak tertukar dan tuan tu jadi dekat belakang. Saya sebenarnya letak Tuan Muhammad Nur Azam, tetapi dia bertukar. Jadilah Muhammad Nur Azam, tuannya kat belakang. Tapi the best thing, mula saya dah minta banyak kali tukar dah. The best part lah, cuba tuan dan puan masuk ke dalam bahagian search, buat alias ataupun buatlah satu post nak tag saya, nak mencari alias, type tuan saja. Tuan, nanti akan nampak nama saya kat dalam tu. Simple. Kadang-kadang dah berapa ramai dah orang dia nak tag orang lain tetapi tertag saya sebab ada perkataan tuan tu. So dia jadi macam seronok lah macam ni. Orang senang kenal saya kat media sosial. Okey, jadi itu saja. Terima kasih Cikgu John. Berehat lepas ni, insyaAllah saya pun nak tidur dah ni. Terima kasih Puan Salmi. Puan Salmi betul, banyak ramai sangat Faith Fleur punya agent. Saya tak kenal agent ke siapa. Saya sekarang ni ramai rakan daripada Sabah. Kan, dah lah cantik semua. Aduh. Kan, sebaiklah rumah saya tak bising. Tapi terima kasih rekomen saya kepada rakan ejen dan stokis daripada Faith Fleur. Nak dapatkan Faith Fleur di Sabah dan Sarawak, boleh jumpa dengan Puan Salmi Sanudin. Puan Wisuna dah dapat dah So sebenarnya kesilapan saya mengisi borang pendaftaran Facebook, iaitu first name last name tu saya tertukar dan tuan itu berada di belakang. Itu saja. Saya nak tukar balik dekat Facebook tak boleh dah. Tetapi unik. Orang lain tuan dekat depan, saya kat belakang, dan membuatkan benda itu senang diingati. Pula tu sekarang ni saya masukkan nama bapa saya Muhammad Nur Azam Atih. Kalau tengok dekat dulu buku kuning Yellow Pages tu, kalau di Johor nama Atih ni tak ada orang lain dah. Bapa saya seorang je situ, Atih. So dia pun suka orang lain tak kenal dia. Orang lain senang kenal dia. Okey. Dah ada jawapan Puan Salmi. Okey, jadi itu saja. Tuan dan puan, terima kasih banyak kerana menonton, yang kongsi, yang komen, yang share, yang beri like, bagi love banyak-banyak kepada live Facebook saya ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan. Jangan malu-malu untuk kalau tak faham, tanya saya di post saya di Facebook. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki untuk tuan dan puan, untuk berikan yang terbaik supaya tuan dan puan jadi lebih bagus. Jadi itu saja untuk sesi malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua. Sama-sama Puan Ain, terima kasih. Okey, itu saja. Terima kasih. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik datangnya daripada saya sebagai hamba-Nya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan setiap hari Isnin jam 9 malam. Kalau ada tajuk yang nak diberikan kepada saya untuk saya kupas, tulis di bahagian komen. Dan jangan lupa, pagi tadi saya ada buat posting, berikan poster-poster produk tuan dan puan untuk kita convert kepada video percuma. 3 saja poster yang menarik, buat jadi video. Tengok post saya pagi tadi. Alright, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.